أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama dapat kita hadir ke rumah Allah, menunaikan kefarduan yang ditentukan untuk hamba-hambanya kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneruskan taufik dan hidayah dilimpahkan ke atas kita. Yang saya kasihi tuan guru, ustaz-ustaz, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sebelum dilaungkan azan, marilah sama-sama kita mengambil sedikit manfaat untuk kita mendengar perkongsian ilmu yang insya-Allah mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah untuk kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan insan, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan cipta insan itu bagi mereka dua perkara. Yang pertama, Allah menciptakan al-jasad, jasad, dan yang kedua Allah menciptakan ar-ruh. Dan al-jasad khalaqahu Allah minat turab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad, seorang insan, seorang manusia itu daripada tanah. Maka apa sahaja yang diperlukan daripada jasad yang mana diciptakan daripada tanah, maka keperluan-keperluannya pun datang daripada tanah. Apa yang kita tahu tuan-tuan, selama kita hidup di atas dunia ini, makanan-makanan yang membesarkan badan kita, yang membesarkan jasad kita, yang menyehatkan tubuh badan kita, jasad kita, adalah makanan yang kita ambil di atas tanah. Seperti mana tumbuh-tumbuhan yang kita tanamkan di atas tanah, yang kita ternakkan daripada kambing, daripada lembu dan ternakan yang lain, semuanya di atas tanah. Dan apa sahaja kaitan dia dengan tanah, maka itu kembalilah kepada jasad, yang mana jasad itu pun diciptakan daripada tanah. Adapun ciptaan Allah yang satu lagi itu adalah ar-ruh, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh, disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian Allah tiupkan ruh. Di dalam kita ini tuan-tuan ada dua perkara. Yang pertama jasad, dan yang kedua ruh. Adapun yang jasad, Allah pun berfirman sebelum ini di dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Di dalam ayat yang lain, iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada para malaikat, aku menciptakan basharan, manusia, daripada min tin, daripada tanah. Adapun ar-ruh, tuan-tuan yang dirahmati Allah, makanan dia bukan seperti mana makanan jasad. Ar-ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang agung. Maka makanan-makanan ruh itu pun adalah perkara-perkara yang agung.
Seperti mana yang kita tengok dan yang kita ketahui, roh ini akan kenyang dengan zikir, akan kenyang dengan perkara-perkara yang maknawi yang kita tak pernah nak tahu, nak nampak, tapi kita dapat merasakan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, maka di dalam dunia, di dalam tubuh insan ataupun seorang insan itu, kita dapat tahu dua perkara, dan kita memikirkan apakah ataupun di antara dua perkara ini mana satukah yang patut kita utamakan. Maka disebutkan, tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau sekiranya jasad yang perlu diutamakan, kita hidup membesarkan jasad kita seperti mana haiwan-haiwan hidup pun membesarkan jasad mereka, memakan, mereka meminum, mereka bersama dengan isteri mereka, dan semua perkara itu mereka lakukan hanya untuk jasad mereka, tidak untuk roh mereka. Mereka tidak ada roh. Maksud roh di sini, tuan-tuan, adalah penghayatan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan roh itu dikekalkan selepas jasad mereka ditanamkan di dalam kubur, seperti mana manusia. Akan tapi, tuan-tuan dan dirahmati Allah, berbeza. Manusia ini, tuan-tuan, dia ada alam yang seterusnya yang akan dilalui, yang akan dilalui oleh roh tersebut. Adapun jasad, dia akan ditinggalkan di dalam kubur. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, manusia hanya memenuhkan makanan jasad, lebih dari roh, maka dia sama seperti haiwan, yang mana jasad ini ada limit waktunya. Bila sampai waktunya, lama kelamaan dia akan reput, dia akan lemah, dan kemudian dia akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tinggallah roh. Roh itu akan dipersoalkan apa yang telah dilakukan di atas dunia ini. Oleh itu, tuan-tuan dan dirahmati Allah, adapun roh itu tidak ada limitnya, sampailah ke dalam syurga. Kita pergi bersama-sama dengan roh yang kita miliki di dalam jasad kita. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, antara perkara yang boleh mengenyangkan roh kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan tentang zikir ini, keutamaan seseorang itu dengan zikir itu bagaimana, dan apakah natijah zikir itu. Disebutkan dalam satu hadis, laisa yatahassar ahlul jannah illa sa'atan yafutuha an zikrillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang yang masuk ke dalam syurga daripada ahli syurga itu dia merasa menyesal. Mereka bila masuk dalam syurga, mereka menyesal. Ada yang mengatakan, tuan-tuan, para ulama menafsirkan ataupun para ulama mensyarahkan tentang hadis ini, orang-orang yang masuk ke dalam syurga ini tidak akan menyesal. Dia bila dah masuk dalam syurga ni, tuan-tuan, hilang semua kesedihan, ketidaktenteraman dan sebagainya. Semuanya bila dia masuk dalam syurga, semuanya kesenangan, kegembiraan yang ada dalam syurga. Akan tapi, kata para ulama, kalaupun mereka menyesal, dan inilah yang akan mereka menyesalkan. Tidaklah seorang ahli syurga masuk ke dalam syurga dan mereka menyesal. Apakah penyesalan mereka, tuan-tuan? Ketika mana di dunia dahulu mereka tidak berzikir kepada waktu-waktu yang kosong di dalam dunia. Ada waktu-waktu mereka hidup ketika mana di dunia dahulu kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam syurga. Bukan menyesal kerana tidak mendapatkan dunia, mendapatkan jawatan, mendapatkan harta dan sebagainya. Bahkan mendapatkan akhirat itulah adalah keutamaan mereka. Di dalam kitab, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menerangkan natijah ataupun buahnya zikir.
Apakah yang akan menghasilkan apabila kita ini sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan syarat zikir kita ini dengan bersungguh-sungguh. Kita menyebut zikir itu dengan bersungguh-sungguh dan istiqamah, maka kita akan mendapat ketenangan dan ketenteraman dengan zikir tersebut. Iaitu kemanisan dalam beribadah apabila kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringkat yang pertama ketika mana kita sentiasa berzikir kepada Allah. Disebutkan bila diceritakan tentang peringkat zikir yang pertama ini, dia ambil kisah Nabi Musa, tuan-tuan. Nabi Musa alaihi salam, kalau tuan-tuan kita tengok dalam cerita ataupun kisah dia berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kamu wahai Nabi Musa? Allah tanya satu soalannya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? Maka Nabi Musa kata, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, di tangan aku ini ada tongkat. Tongkat ni aku gunakan untuk mengatur kambing-kambingku. Dan aku bersandar dengan tongkat aku yang ada di tangan aku, dan untuk perkara-perkara yang lain. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, di sini para ulama mensyarahkan tentang bagaimana kemanisan Nabi Musa alaihi salam apabila dia berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam konteks berzikir kepada Allah. Maka inilah kemanisan yang didapati oleh para anbiya. Mereka walaupun tidak ada kena-mengena, tuan-tuan, dengan soalan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, apa yang ada di tangan, dengan jawapan yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sepatutnya Nabi Musa cakap je lah, ini tongkat ya wahai Allah. Sedangkan Allah SWT Maha mengetahui. Akan tapi bagaimana Nabi Musa itu membalas dengan balasan yang panjang kerana khusyuk dan manisnya bila berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan dirahmati Allah, orang arif billah berkata, man ista'nasa billah la yasta'nas bi ghairihi. Barang siapa yang sudah selesa, senang, tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada rasa tenangan daripada yang lain. Maksudnya apa, tuan-tuan? Contoh saya berikan kepada tuan-tuan, bila orang itu berzikir sampai satu tahap, dia sudah tidak ada ketenangan daripada yang lain selain daripada Allah. Contoh, walillahil mathalul a'la. Kita bagi contoh untuk memberikan kepahaman bagaimana, tuan-tuan dan dirahmati Allah, yang disebutkan oleh Al-Arif Billah ini. Seseorang yang sudah tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni apabila dia mengingati Allah, berzikir kepada Allah, dia merasa tenang, tidak akanlah dia merasakan ketenangan daripada yang lain, seperti mana kita selalu, contohnya menaiki satu kenderaan, contoh yang selesa, yang luas, tempat kerusinya selesa, dengan berhekon dan sebagainya. Bertahun-tahun kita guna kereta yang sama dengan kesesaan yang tahap mungkin maksima, kenderaan yang mewah. Kemudian satu hari kenderaan kita pun rosak, tuan-tuan. Kita pun diberikan kenderaan, contohnya yang paling murah sekali, kancil lah, dengan airconnya pun tak tentu, ada yang kadang keluar, ada yang kadang tak terkeluar, tak tersumbat macam mana. Kerusinya pula kadang berlubang, kadang berhabuk. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, selama keselesaan kita bertahun-tahun dengan kereta yang mewah, kita rasa macam mana, tuan-tuan? Adakah selesa bila kita masuk dalam kereta kancil? Kita akan rasa kurang selesa. La yasta'nas. Tidak akan kita rasa tenteram duduk dalam kereta kancil ni, boleh jalan ke tak boleh jalan ni. Begitulah, tuan-tuan dan dirahmati Allah, perumpamaan walillahil mathalul a'la. Bagi Allah itu perumpamaan yang lebih hebat lagi. Akan tapi, tuan-tuan, apabila kita sentiasa
berzikir sampai satu tahap kita sudah pun terasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita rasa ketenangan itu daripada yang lain. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, khususnya pada hari Jumaat, maka kita perbanyakkanlah zikir daripada salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada kamu dan berikanlah kesejahteraan yang sempurna. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kefarduan ke atas selawat kepada kita untuk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah pun disyarahkan dan diterangkan oleh para alim ulama. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita berselawat kepada Rasulullah. Dan ada yang mengatakan di setiap likulli majlisin fardun ala kulli muslim yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahawa ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah setiap majlis yang kita duduk, kita kena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga antara afdalul zikri. Disebutkan fadilatnya lebih besar daripada fadilat-fadilat zikir lain, walaupun zikir-zikir lain pun ada kelebihan yang masing-masing. Akan tapi khususnya pada hari Jumaat ini tuan-tuan, zikir yang paling afdal disebutkan oleh Rasulullah adalah zikir as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan dirahmati Allah, perkongsian ilmu ini dapat sama-sama kita mendapatkan manfaat dan faedah, dan terus untuk kita sentiasa berada dalam situasi ataupun keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, dan ambillah satu zikir yang boleh kita istiqamahkan di dalam kehidupan kita, mahupun itu selawat, istighfar dan apa-apa pun. Zikir ini luas tuan-tuan. Ada orang tu dia suka selawat dia sampai kiamat, maksudnya sampai dia mati. Ada orang tu suka istighfar sampai mati. Maka kita istiqamahkan apa-apa zikir, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala matikan kita dengan zikir itu. Wallahu taala alam. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana di syurga nanti, seperti mana Allah mengumpulkan kita di sini. Allah majma'an jam'ana hadza jam'an Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.